Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah binti Ibrahim, nombor metrik D21113308. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang definisi khunsa. Okey. Perkataan khunsa merupakan perkataan Arab yang diambil dari perkataan khanata yang bermaksud tidak diketahui keadaannya. Perkataan khunsa juga bermaksud lembut kerana percakapan dan cara berpakaiannya yang menyerupai perempuan. Dari segi syarak, istilah khunsa diertikan sebagai seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, iaitu kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, atau tidak terdapat sebarang tanda sama ada ia lelaki atau perempuan, tetapi hanya terdapat tempat keluar air kencing sahaja. Seterusnya, khunsa juga didefinisikan sebagai seorang yang cacat kejadiannya sehingga tidak dapat dipastikan sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Dengan itu, timbul keraguan sama ada statusnya lelaki ataupun perempuan kerana manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat lari dari dua jenis, iaitu lelaki ataupun perempuan. Okey, yang boleh disingkatkan di sini, khunsa ni adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, iaitu yang ada pada seorang lelaki dan seorang perempuan, dan ianya dapat ditentukan dia punya gender dia melalui dia di mana dia keluar air kencing pada waktu pertama kalinya. Seterusnya kita pergi kepada dalil yang berkaitan dengan khunsa. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bertemu dengan khunsa dari kalangan Ansar, maka beliau bersabda, berilah warisan anak khunsa ini, yakni seperti bahagian anak laki-laki atau perempuan, mengikut dari alat kelamin yang manakah mula pertama dipergunakannya untuk kencing. Okay, dekat sini nak terangkan bahawa warisan ataupun harta pusaka yang diwarisi oleh anak-anak khunsa ini adalah waktu pertama kali yang dikeluarkan air kencing dia. Contoh, kalau dia dikeluarkan itu melalui alat kelamin yang ada pada lelaki, maksudnya dia harta warisan dia mengikut anak lelaki. Kalau pada anak perempuan, maksudnya bahagian harta dia mengikut harta anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Abdullah, nombor metrik D21113548. Saya akan menerangkan tentang jenis khunsa. Jenis khunsa ni ada dua, iaitu khunsa ghairul musykil dengan khunsa musykil. Khunsa ghairul musykil ni adalah khunsa yang tiada keraguan, iaitu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin ataupun tanpa kedua-duanya, tetapi jelas keadaannya sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Dalam keadaan ini ditarjihkannya sebagai lelaki sekiranya terdapat ciri-ciri ataupun tanda-tanda tertentu yang menunjukkan dia seorang lelaki, seperti tumbuh janggut ataupun misai, berkahwin dengan perempuan dan mampu memberikan zuriat, kencing sebagaimana lelaki dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, jika ia mempunyai tanda-tanda yang menunjukkan ia seorang perempuan seperti minat kepada orang lelaki, datang haid, zahir buah dada, kencing sebagaimana perempuan, hamil dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah khunsa musykil, iaitu khunsa yang terdapat keraguan, iaitu seseorang yang tidak jelas keadaannya sama ada lelaki ataupun perempuan disebabkan tanda-tanda yang dinyatakan di atas tidak jelas ataupun mempunyai tanda-tanda yang bertentangan seperti zahir buah dada dan halqum dalam satu masa. Termasuk juga dalam kategori khunsa musykil, iaitu seseorang yang tidak mempunyai kedua-dua alat kelamin sama ada alat kelamin lelaki ataupun perempuan, sehingga terpaksa dibuat lubang tiruan untuk membuang air kecil dan air besar. Kita panggil ini sebagai khunsa musykil, khunsa yang ada keraguan. Seterusnya ialah para fuqaha menetapkan dua cara bagi mengetahui jantina khunsa musykil, iaitu yang pertama ialah melihat cara ia kencing semasa kecil. Sekiranya khunsa itu masih kecil, keadaan jantinanya boleh dipastikan dengan melihat tempat keluar air kencingnya, sama ada melalui alat kelamin lelaki ataupun perempuan. Maksudnya kita kena tengoklah cara tempat keluar air kencing tu sama ada macam lelaki ataupun perempuan untuk kita bezakan. Okey, jika air kencing tu keluar melalui alat kelamin lelaki, maka dihukumkan sebagai lelaki. Dan jika keluar melalui alat kelamin perempuan, maka dia dihukumkan sebagai perempuan. Jika sekiranya air kencing keluar melalui kedua-dua alat kelamin, sebahagian ulama berpendapat bahawa ianya akan ditentukan dengan melihat alat kelamin yang mana lebih banyak mengeluarkan air kencing. Jika air kencing lebih banyak keluar melalui alat kelamin lelaki, maka dia dihukumkan sebagai lelaki.
dan sebaliknya. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa status ni boleh ditentukan dengan melihat alat kelamin mana yang lebih dahulu mengeluarkan air kencing. Jika air kencing keluar melalui alat kelamin lelaki lebih dahulu dari alat kelamin perempuan, maka dia dihukumkan sebagai lelaki, dan demikian sebaliknya juga. Okey, seterusnya yang kedua ialah meneliti tanda-tanda kedewasaan. Sekiranya dengan memerhati tempat keluar air kencing seseorang punsa semasa dia masih kecil tidak berhasil untuk menentukan jantinanya, maka penentuan tersebut boleh dibuat dengan melihat ciri-ciri kedewasaan yang ada padanya. Jika dia menampakkan mempunyai ciri-ciri seorang lelaki seperti tumbuh misai, janggut, keluar air mani, bersuara garau, cenderung mendekati perempuan, sifat atau perangainya seperti lelaki dan sebagainya, maka dia dihukumkan sebagai seorang lelaki. Sebaliknya juga, jika ia menampakkan mempunyai ciri-ciri seorang perempuan seperti zahir buah dadanya, dia keluar haid, suara halus, lebih meminati lelaki, sifat atau perangainya seperti perempuan dan sebagainya, maka dia dihukumkan sebagai seorang perempuan. Seterusnya, mengikut ilmu perubatan pula, jantina seorang punsa boleh ditentukan berdasarkan ujian darah. Sekiranya hasil dari ujian tersebut didapati dalam badannya terdapat kromosom X dan Y yang merupakan kromosom seks bagi lelaki, maka dia dianggap sebagai seorang lelaki. Tetapi jika hasil ujian tersebut didapati kromosom X dan X dalam sel badannya, maka dia dianggap sebagai perempuan. Walau bagaimanapun, keadaan sebenarnya boleh dilihat berdasarkan ciri-ciri pertumbuhan yang ada padanya. Sekiranya masih tidak dapat ditentukan sama ada ianya seorang lelaki ataupun perempuan dengan melihat kepada tempat keluar air kencing ataupun tanda-tandanya saling bercanggahan antara lelaki dan perempuan setelah dia dewasa. Pada ketika ini dia dihukumkan sebagai khunsa muskil, iaitu seseorang yang tidak dapat dibezakan sama ada dia seorang lelaki ataupun perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Amira binti Asran, nombor matrik di 21113554. Saya akan terangkan tentang rukun-rukun pewarisan. Rukun-rukun waris ada 3, iaitu yang pertama muwaris, iaitu orang yang meninggalkan harta pusaka. Maksudnya orang yang telah meninggal lah kat sini. Okey, nombor 2 waris, iaitu yang menerima harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Nombor 3 al-mauruth, iaitu benda yang diwariskan atau harta peninggalan daripada si mati. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat kewarisan. Syarat kewarisan pula ada 4. Yang pertama, orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia. Yang kedua, pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan itu mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya dia hamil kandungan. Yang ketiga, diketahui hubungan pewaris dengan si mati. Dan yang keempat, bila tidak ada penghalang yang menghalang daripada mendapat harta pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana binti Mazlan, nombor matrik di 21113350. Saya akan bentangkan tentang tajuk hukum waris khunsa. Hukum waris khunsa ada 2. Satu, status waris khunsa ghairul muskil, dan yang kedua, status waris khunsa muskil. Status waris khunsa muskil yang pertama ialah Imam Syafi'i berpendapat bahawa bahagian khunsa ghairul muskil iaitu dengan melihat dari mana air najisnya keluar. Jika air najisnya keluar dari kelamin lelaki, maka ia lelaki dan ia mewarisi warisannya di kalangan lelaki. Kita menetapkan khunsa tersebut adalah lelaki lah. Manakala jika air najisnya keluar dari alat kelamin perempuan, maka ia perempuan dan ia mewarisi warisan di kalangan perempuan. Kita menetapkan khunsa tersebut adalah perempuan. Yang kedua, Imam Syafi'i berpendapat dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. Contoh, kalau ia tumbuh janggut, suka pada perempuan dan mimpi basah seperti lelaki, maka ia hukum ke atas khunsa lelaki. Dan jika khunsa tersebut perempuan seperti kedatangan haid,
mempunyai payudara seperti perempuan, maka kita hukumkan dia ke atas khunsa yang lebih cenderung pada perempuan. Okey, kita pergi pada status waris khunsa muskil. Waris khunsa muskil yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahawa masing-masing ahli waris dan khunsa diberi bahagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang muktamad berdasar menurut ulama Syafi'iyah. Apabila sudah ditetapkan khunsa tersebut lelaki atau perempuan, maknanya bahagian berikut dibahagikan bahagian lelaki atau perempuan. Lepas yang kedua, khunsa menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulaina Tirah binti Samsudin. Nombor matrik di 211319. Okey, pada hari ini saya akan bentangkan tajuk kedudukan khunsa dalam Islam. Okey, seperti yang kita tahu, Islam melarang sama sekali bagi golongan yang sememangnya dilahirkan sebagai lelaki, contohnya mengubah kejadian tersebut dengan melakukan pembedahan atau berpakaian seperti perempuan di samping menjalinkan hubungan sejenis. Di dalam surah An-Nisa ayat 119, Allah menyebut mereka yang mengubah kejadian Allah samalah perbuatannya seperti syaitan. Malah bagi mereka yang melakukan hubungan sejenis, ia sama sekali menyalahi fitrah manusia juga makhluk lain. Kesimpulannya, Allah SWT melarang kita mengubah kejadiannya seperti yang terdapat dalam Quran. So, jika kita dilahirkan jadi perempuan, kenalah perempuan. Tak boleh kita nak ubah jadi lelaki. Dan yang semanya itu ialah larangan daripada Allah SWT. Nama saya Mastura binti Jamil. Nombor matrik di 2031-2985. Saya akan menerangkan mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa semua ahli waris termasuk khunsa akan mengambil bahagian yang paling minimum kerana inilah yang diyakini. Sementara itu, bakinya akan ditangguhkan pemberiannya sehingga jelas kedudukan khunsa tersebut sama ada lelaki ataupun perempuan. Sekiranya persoalan khunsa masih tidak jelas, ahli-ahli waris hendaklah mengadakan satu rundingan untuk saling menghibahkan, maksudnya membahagikan baki harta yang ditangguhkan itu. Baki harta yang ditangguhkan itu pula menurut pendapat ini juga, maksudnya menurut pendapat mazhab Syafi'i, jika sekiranya bahagian khunsa sama banyak sama ada dia diandaikan lelaki atau perempuan, maka tidak akan berlaku penahanan harta. Begitu juga jika sekiranya salah satu dari andaian tersebut terdapat salah satu andaian di mana khunsa tidak boleh mewarisi kerana didinding atau kehabisan harta, maka dia tidak boleh mewarisi sehingga jelas kedudukannya. Di samping itu, menurut pendapat yang muktamad di kalangan fuqaha mazhab Syafi'i, bahawa jika terdapat ahli waris yang terdinding dengan salah satu dari andaian, sama ada khunsa itu lelaki ataupun perempuan, maka ahli waris tersebut tidak boleh mewarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Najihah binti Awang. Nombor matrik di 21113306. Seterusnya saya akan sambung beberapa contoh penyelesaian pembagian harta pusaka kepada khunsa muskil berdasarkan pendapat fuqaha. Di dalam bahagian ini akan dimukakan beberapa contoh pembagian harta pusaka kepada khunsa muskil yang mewarisi bersama-sama ahli waris yang lain berdasarkan pandangan fuqaha. Mazhab Hanafi berdasarkan penyelesaian di atas jelas menunjukkan bahawa andaian khunsa muskil itu sebagai lelaki lebih besar bahagiannya, iaitu 13/24 berbanding andaian dia sebagai perempuan, iaitu 12/24. Oleh itu, mengikut pendapat mazhab Hanafi, khunsa muskil itu hendaklah dianggap sebagai seorang perempuan kerana ia merupakan bahagian yang paling rendah di antara dua andaian di atas. Sekiranya khunsa muskil itu jelas keadaannya sebagai seorang lelaki selepas itu, maka bapa hendaklah mengembalikan bahagian 1/5 kepada khunsa tersebut. Mazhab Maliki dan Hambali pula, bagi mazhab mereka, mereka menetapkan bahawa khunsa muskil akan menerima separuh dari keseluruhan dua andaian di atas, iaitu bahagian lelaki dan bahagian perempuan. Ini bermakna separuh dari kedua-dua bahagian itu
iaitu 13/24 jika diandaikan lelaki dan 12/24 jika diandaikan perempuan, ialah 13/24 ditambahkan dengan 12/24 bersamaan 25 didarabkan dengan 1/2 bersamaan 25/48. Manakala mazhab Syafi'i pula, khunsa itu hendaklah dianggap sebagai seorang anak perempuan dan mendapat bahagiannya iaitu 12/24 daripada harta peninggalan si mati. Ini kerana bahagian itu ialah 12/24 lebih diyakini untuknya, sedangkan bahagian lelaki 13/24 merupakan bahagian yang diragui untuknya dan hak tidak sabit berdasarkan keraguan. Manakala bahagian 1/24 lagi akan dibukukan sehingga jelas kedudukannya. Sekiranya ternyata pada akhirnya khunsa itu lelaki, bahagian yang dibukukan itu 1/24 hendaklah diberikan kepadanya. Tetapi sekiranya yang berlaku adalah sebaliknya, maka bahagian yang dibukukan itu diberikan kepada bapa sebagai ahli waris asabah. Walau bagaimanapun, jika sekiranya keadaan khunsa itu tidak jelas juga, maka para ahli waris hendaklah mengadakan satu rundingan damai untuk saling menghibahkan baki harta 1/24 yang dibukukan itu. Kita tengok pula pandangan fuqaha berdasarkan situasi di atas. Kita tengok berdasarkan mazhab Hanafi. Dalam masalah di atas, seorang saudara khunsa sebapa hendaklah diandaikan lelaki kerana bahagian yang diterimanya lebih sedikit berbanding dengan andaian dia seorang perempuan. Andaiannya sebagai lelaki menyebabkan dia mendapat asabah, iaitu mengambil baki harta, sedangkan dalam masalah tersebut baki harta tidak ada kerana dihabiskan oleh ahli waris ashabul furu' yang lain, dan asal masalah 12 menjadi kepada 15. Seterusnya, mazhab Maliki dan Hanbali. Dalam masalah di atas, khunsa hanya mewarisi dari salah satu andaian sahaja, iaitu andaian bahawa dia seorang perempuan. Oleh itu, menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanbali, khunsa akan mengambil separuh bahagian daripada andaian tersebut, iaitu andaian sebagai perempuan, iaitu 2/17 dikalikan 1/2 bersamaan 2/34. Manakala mazhab Syafi'i pula, menurut pendapat mazhab Syafi'i, khunsa tersebut hendaklah diandaikan lelaki dan dia tidak mendapat apa-apa bahagian kerana kehabisan harta. Manakala 2 saham iaitu 2/17, jika dia diandaikan perempuan hendaklah dibukukan sehingga jelas kedudukannya. Di dalam masalah di atas, jika anak khunsa diandaikan lelaki, maka dia akan mendapat 2/5 bahagian, seorang anak lelaki mendapat 2/5 dan seorang anak perempuan mendapat 1/5. Manakala jika dia diandaikan perempuan, maka dia akan mendapat 1/4, seorang anak lelaki mendapat 2/4 dan seorang anak perempuan mendapat 1/4. Pendapat fuqaha berdasarkan situasi di atas, yang pertama mazhab Hanafi. Di dalam masalah di atas, anak khunsa tersebut hendaklah diandaikan perempuan kerana bahagiannya yang diterimanya lebih sedikit, iaitu 1/4 jika dibandingkan dengan andaiannya sebagai lelaki, iaitu 2/5. Oleh itu, pembahagian pusaka kepada anak khunsa adalah sebagaimana penyelesaian yang kedua, iaitu dia mendapat 1/4 sebagai anak perempuan. Yang kedua iaitu bagi mazhab Maliki dan Hanbali pula, mereka menetapkan bahawa anak khunsa akan menerima separuh dari kedua-dua andaian di atas, iaitu bahagian lelaki 2/5 dan bahagian perempuan 1/4. Ini bermakna separuh dari kedua-dua bahagian, iaitu 2/5 jika diandaikan lelaki dan 1/4 jika diandaikan perempuan, ialah 13/40. Kiraannya ialah 2/5 ditambahkan 1/4 bersamaan 13/20. 13/20 didarabkan dengan 1/2 bersamaan 13/40. Mazhab Syafi'i pula,
Dalam kes di atas, anak khunsa hendaklah dianggap sebagai anak perempuan dan mendapat 1/4 daripada harta peninggalan si mati. Ini kerana bahagian itu lebih diyakini untuknya, sedangkan bahagian 2/5 jika diandaikan lelaki merupakan bahagian yang diragui. Islam mengiktiraf khunsa merupakan seorang waris yang berhak mendapat harta pusaka peninggalan pewarisnya. Walau bagaimanapun, para fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan bahagian yang sepatutnya diberikan kepadanya. Namun begitu, hasil daripada perselisihan tersebut dapat disimpulkan bahawa khunsa akan mewarisi bahagian yang terendah di antara dua andaian sama ada lelaki atau perempuan. Ini kerana bahagian tersebut paling diyakini dan merupakan jalan penyelesaian yang sewajarnya disebabkan ketidaktentuan jantina khunsa.